الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan cucunda pengerusi majlis, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin di tempat masing-masing, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, anak anda, cucunda yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena begini, kita masih dikekalkan dalam keadaan bernyawa. Masih boleh kita bertindak untuk memperbaiki diri kita, sama ada akidah kita, ibadah kita maupun akhlak kita, supaya kita sentiasa menuju kepada ketakwaan. Karena tujuan kita ni nak jadi orang takwa supaya Allah redha dengan kita. Allah bersuruh wa tazawwadu, kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, carilah kamu bekalan. Maka sebaik-baik bekalan yang nak kita cari ialah sifat takwa. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita sifat takwa itu, dan di dunia ni pun kita dapat bahagia, di akhirat kita akan selamat insya-Allah. Baik, muka surat berapa? 78, 28, 68. Yang 28 saya tak kira lantak lah apa. 28 pun boleh, 68 boleh. Dua kata 8 pun boleh. 68. Tajuk kita ni masih lagi adab mensediakan bagi segala sembahyang. Kita dah habis dah sembahyang Zuhur. Lepas tu apa nak buat? Dah lepas sembahyang Zuhur, syahadan. Betul? Syahadan. Formula, jangan engkau masyghul kemudian daripada sembahyang Zuhur. Udah sembahyang Zuhur tu jangan sibuk-sibuk hal-hal lain hingga asar, melainkan dengan belajar ilmu. Jadi belajar ilmu, cari mana-mana ada majlis ilmu. Di Ipoh ni di mana-mana pun ada majlis ilmu. Carilah orang yang duduk di luar kota raja ni. Ya. Tiap-tiap hari ada majlis ilmu. Tiap waktu ada majlis ilmu, ya. Di Masjid Jalan Deri ada, di Masjid Panglima Kinta ada, di Masjid Negeri ada. Mana keliling-keliling Ipoh ni. Taman Meru ni rasanya ada juga, ya. Cari mana ada majlis ilmu. Tapi pastikan ilmu yang kita belajar tu ilmu yang memberi manfaat. Ya. Melainkan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat pada agama. Manfaat itu manfaat pada agama. Walaupun berbentuk keduniaan, tapi kalau dia ada manfaat untuk agama, belajarlah, tak apa. Ilmu memasak umpamanya, ilmu jahit menjahit, itu benda dunia ni. Tapi ada tak faedah untuk agama? Ada. Dia belajarlah, tak apa. Ilmu membaiki komputer. Lagi? Ilmu apa lagi? Ilmu buat kuih. Ilmu membaiki motosikal, ilmu membaiki motorkar dan sebagainya. Belajarlah, tak apa. Jangan belajar ilmu nari. Jangan belajar ilmu mencuri. Jangan belajar ilmu sihir. Itu tidak ada memberi manfaat kepada agama. Yang memberi manfaat kepada agama, belajarlah, tak apa. Memang disuruh. Rasulullah berkata-kata hadisnya menyeru manusia supaya menuntut ilmu. Bukan satu hadis, berkata-kata. Jadi memberi manfaat kepada agama atau menolong akan orang Muslim. Kalau tak ada majlis ilmu, cari mana orang Muslim yang perlukan bantuan. Bantu. Orang buta perlukan bantuan, orang miskin perlukan bantuan, orang sakit perlukan bantuan. Bantu mereka. Anak-anak yatim perlukan bantuan. Ya. Menolong akan orang Muslim atas berbuat taat atau menolong atas yang mubah.
Yang mubah tu artinya apa? Yang harus. Ya, apa sajalah benda yang harus. Seperti berkhidmat kepada fuqaha yang salihin. Fuqaha tu apa? Ahli-ahli fiqah, tok-tok guru yang soleh-soleh. Berkhidmat kepada mereka. Ya. Tolong mereka. Kalau mereka tu bertani, tolong mereka bertani. Kalau mereka tak apa sajalah. Tapi yang salihin, yang soleh-soleh. Artinya apa? Fuqaha yang mengamalkan ilmunya. Itu fuqaha. Fuqaha itu artinya ahli-ahli fiqah yang salihin. Dan berkhidmat kepada ulama. Ulama jenis mana? Ahli tasawuf. Ulama yang mengamalkan tasawuf. Dan berkhidmat kepada guru kita. Lepas ni orang semua pergi ke kampung. Berkhidmat kepada guru. Basuh rumah lah, basuh kain lah, basuh pinggan lah. Ya. Khidmat kepada guru. Tak payah, henti je lah. Ya. Ini kalau di kampung-kampung boleh. Di kampung-kampung tak apa. Berkhidmat kepada tok-tok guru. Ya. Memang tok-tok guru di kampung untuk apa itulah. Yang menolong mereka tu kebanyakannya murid-murid mereka. Kadang tok guru tu ngabur aja. Aku esok katanya, kalau dia orang kampung itulah, dia beraku lah, tak ada saya lagi dah. Aku esok molek nak ke ladang, kata tok guru tu. Kampung saya apa itulah, ada tok guru seorang tu, betul lah. Aku esok, dia dah meninggal pun. Aku esok molek nak ke ladang. Lalang dah penuh dekat sawah aku tu katanya. Orang lain semua dah siap, aku baru nak molek esok katanya. Esoknya tu satu kampung cuti tau. Semua pergi ke ladang dia. Najak, tahu kena apa benda najak? Dulu kan ada traktor pun. Najak sawahnya. Sehari siap. Tok guru tu apa buatnya? Relax aja lah. Dia menyediakan makanan tengah hari aja. Ada makanan bukan toko penuh. Tangkap aja ikan di dalam sawah tu. Lepas tu dibakar. Bakar colik dengan air asam. Udah, itu je lauknya. Ya amat sedapnya. Nak sayur cari kangkung keliling tu. Kutik, kebui aja sayur. Kubur garam. Punya sedap. Makan di Bendang ni, nombor satu sedap lah tau. Lebih sedap daripada makan nasi Arab di restoran tepi sungai tu. Ya. Itu di Bendang. Dia memang ada ke Pona duduk tepi Bendang ni? Ada. Alhamdulillah. Itulah tok guru dulu. Kemudian bila dah masak padi tu, dia pun lepas ngajar tu dia kabur lah. Aku esok agaknya nak nuai lah kata. Bukan motong tau nuai. Aku nak nuai. Lepas dia aku dah nak jatuh ke tanah dah kata. Esoknya tu semua isteri-isteri orang kampung tu pergi. Mawak tuai seorang satu. Ngau. Jadi, itu dah tok guru dulu. Memberi peluang kepada murid-murid dia berkhidmat kepada mereka. Jadi itulah. Sebab dalam zaman dulu, tok guru kemana pergi ada pengikutnya. Ada pengikutnya, tukang bawa beg lah, tukang macam-macam lah. Dan seperti berkhidmat kepada yang lain daripada mereka itu. Lain daripada guru boleh juga berkhidmat. Iaitu segala orang Islam. Guru berkhidmat kepada segala orang Islam. Atau masyhur kalau tak ada nak bantu orang lain, tak ada nak berkhidmat kepada siapa, tak ada siapa yang tak ada siapa yang perlukan bantuan, apa buat? Atau masyghul engkau dengan membaca Quran. Jangan tinggal baca Quran tu tiap-tiap hari. Hari ini dah baca Quran belum? Sudah, alhamdulillah. Masyghul engkau dengan membaca Quran, atau masyghul engkau dengan berusaha mencari belanjamu. Jadi ada 4 tu. Yang pertama majlis ilmu. Yang kedua menolong orang yang perlu kepada pertolongan. Yang ketiga membaca Quran atau wirid atau zikir atau apa-apa saja. Yang keempat sudah habis semua tu, barulah pergi bekerja mencari sesuatu untuk kepentingan dirinya. Sukatilah nak buat apa? Ngai ikan, mancing ikan ke, lagi bercucuk tanam ke, berniaga ke, baru lepas tu. Yang keempat tu baru kita berusaha untuk menolong diri kita sendiri dalam mencari kehidupan atau menjana kehidupan.
Atau masuk engkau dengan berusaha mencari belanjamu yang menolong dengan dia atas agama. Maka apabila masuk waktu asar, jadi yang nyebut ni hak waktu asar je. Bila masuk waktu asar, maka sembahyang engkau berapa rakaat? Sebelum asar berapa rakaat? One more time, kuat-kuat berapa rakaat? Kota raja ni apa halangannya nak sembahyang 4 rakaat? Tak ada apa halangannya. Ya. Kecuali di tempat-tempat yang banyak kerongge. Tempat yang banyak kerongge tak boleh nak buat apalah. Ya. Tapi di Ipoh ni alhamdulillah boleh katakan hampir semua masjid sempat nak sembahyang 4 rakaat ya. Masjid negeri sempat. Masjid Jalan Deri sempat. Masjid hospital pun sempat. Lagi apa masjid? Masjid Meru entah, saya tak tahu. Ya. Jadi banyak semua itu boleh katakan sempat ya. Jadi sembahyang 4 rakaat. Dahulu daripada sembahyang fardu asar, iaitu sunat muakkad. Apa itu sunat muakkad? Sunat yang sangat-sangat dituntut. Itu namanya sunat muakkad. Pada ahli tasawuf, orang yang mengamal tasawuf baginya adalah sunat muakkad. Sunat yang dituntut. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu abdan shalla arba'an qabla al-asr. Artinya memberi rahmat. Allah Ta'ala akan hambanya yang sembahyang 4 rakaat dahulu daripada fardu asar. Tak kata tak rahmat Allah? Atau kalau tak, sembahyanglah qabla asar tu berapa rakaat? 4 rakaat. Ini jaminan dari Nabi SAW. Bagi orang-orang perempuan yang menghalang mereka sembahyang 4 rakaat sebelum asar tu apa? Apa yang menghalangnya? Min alif lam sin. Itu aja yang menghalangnya. Di rumah ada kongres tak? Tak ada. Dia bukan sembahyang di masjid pun, bukan sembahyang di surau pun, di rumah. Yang menghalangnya itu aja. Apa dia? Mim alif lam sin. Atau pa nya ga nun. Apa? Ni kan. Itu aja yang menghalang. Ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-asri arba'an harramahu Allahu 'alan nar. Artinya barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada asar, nescaya diharamkan Allah Taala akan jasadnya atas api neraka. Itu api dia bukan apa tu, api neraka. Dan sayugianya, apa arti sayugianya? Pentingnya, mustahaknya, itu sayugianya. Jangan engkau tinggalkan akan yang demikian ini, supaya dapat engkau rahmat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis tadi, rahimallah apa? Apa namanya? Rahimallahu abdan shalla arba'an qabla al-asri. Dirahmati Allah bagi mereka-mereka yang sembahyang 4 rakaat sebelum waktu asar. Jadi kalau tidak rahmat Allah kena buatlah ya. Jadi jangan ditinggalkan kerana didoakan oleh Rasulullah bagi orang-orang yang sembahyang 4 rakaat itu akan dapat rahmat dari Allah Taala. Ingat, kita kalau nak masuk syurga hanya dengan rahmat Allah. Lah, kalau tak ada Allah bagi rahmat tak usah buat. Jangan mimpi nak masuk syurga ya. Walaupun dia sembahyangnya sampai lesut-lesut dahinya, walaupun dia menafkahkan seluruh dunia ni dia menafkahkannya. Tapi kalau Allah tak bagi rahmat, tak layak masuk ke dalam syurga. Udah ada saya cerita tak? Udah. Tak payah cerita lagi. Kemudian barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada asar, nescaya diharamkan Allah akan jasadnya atas api neraka. Langsung tak masuk neraka. Walaupun sekejap. Siapa nak masuk neraka sekejap aja angkat tangan. Kejap penuh. Siapa nak angkat tangan? Ya. Neraka ni tak lalu kita nohornya. Apinya selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda dibandingkan dengan sekuat-kuat api dunia. Sekuat-kuat api dunia ni tak sampai 70 kali ganda.
Ya, selemah-lemah api neraka. Selemah-lemah api neraka 70 kali ganda. Berbanding dengan sekuat-kuat api dunia ni. Gitulah api neraka. Agak-agaknya orang dalam neraka ni boleh duduk macam tuan-tuan dan puan ke pagi ni? Boleh duduk kan? Sedap, steady aja duduk. Betul tak? Punggung tu tetap aja ke tempat di lantai aja. Di dalam neraka boleh tetap ke punggung. Tuan-tuan dan puan, boleh ke macam punggung tuan-tuan dan puan ni tetap aja atas lantai? Ngapa tak boleh? Ngapa tak boleh? Panas. Bila duduk aja apa jadi? Mengelejat. Duduk aja lagi? Mengejat. Bangkit betul. Kacak kaki kanan. Dah terlompat. Letak pula kaki kiri. Dah terlompat lagi. Kaki kanan balik terlompat. Kaki kiri terlompat lagi. Kaki kanan terlompat lagi. Kaki kiri terlompat lagi. Terlompat, lompat. Terlompat, lompat. Terlompat, lompat. Mana boleh diam? Mun panas. Macam kita tengok dalam TV tu lah. Terlompat, lompat, terlompat, lompat. Itu berlatih masuk neraka. Itu jangan tak sedar. Di dunia ni seronok. Dah pandai nampak. Dia dah nyanyi tu. That's the way I like it. Itu dalam dunia. Esok di akhirat jerit pekik tau. Rabbana lagi. Absarna lagi. Wa sami'na. Apa lagi? Lepas wa sami'na apa? Farji'na na'mal salihan. Lagi. Inna muqinun. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami udah lihat, wa sami'na, dan kami udah dengar. Aduh, ayoyo, ayah, udah dengar ya. Ondai. Farji'na, artinya apa arti farji'na? Kembalikanlah kami ke dunia. Nak buat apa balik dunia? Na'mal solihan. Nak beramal dengan amal yang soleh. Inna muqinun. Sekarang ni kami sudah yakin benar-benar ya Allah. Itu dia di akhirat besok. Dalam dunia ni seronok. Di akhirat besok jerit pekik. Itulah dia tuan-tuan dan puan masuk neraka ni. Diharamkan daripada masuk neraka kalau dia sembahyang 4 rakaat sebelum masuk. Dan sayugianya jangan engkau tinggalkan akan yang demikian itu supaya dapat engkau rahmat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengerjakan yang demikian itu. Okey, habis. Kemudian apabila selesai engkau daripada sembahyang fardu asar, maka jangan masyghul, jangan nyebuk. Selain daripada apa? Jangan masyghul, melainkan dengan seumpama yang dahulu itu. 4 perkara. Apa? Yang pertama, cari majlis ilmu. Yang kedua, tolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Kalau masa itu nak melawat hospital, kan melawatlah waktu petang tu. Kerana hospital dia buka apa? Boleh melawat pukul 4.30. Melawatlah. Pergi bagi hiburan kepada orang yang sakit tu. Bagi hadiah kepada mereka dan sebagainya. Tolong orang-orang yang memerlukan bantuan. Atau ajar mereka macam mana nak sembahyang. Dalam keadaan seperti itu. Ada setengah mereka tu pergi hospital 15 hari langsung tak sembahyang. Pasal tak boleh ambil uduk katanya. Jadi kita lah ngabur kan macam mana kalau tak boleh ambil uduk, tak boleh kena ayur macam mana. Kita kabur lah pada demam. Itu melawat hospital guna. Jangan pergi sana tu teroyak dengar. Kena ada adab jangan pergi hospital tu. Jangan tengok dia batang sebarang tu kita pun bertambah sakit ke sembuh penyakit dia tu. Bertambah sakit dia menengok kita. Betul adabnya. Jangan bersembang lah cerita hadiri dia aja depan orang sakit tu. Dia ceritakan hadiah anak dia anu ceritakan anak aja. Ceritakan suami dia, suami ai itu anu terus ah. Bagi galakan kepada mereka, bagi semangat kepada mereka, makan ubat, nasihatkan mereka apa nak buat. Itu melawat hospital. Buat-buatlah jampikan ayur ke. Walaupun tak tahu jampi aja lah apa-apa, jampi aja. Semua orang boleh jadi pawang tau. Apa jampinya? Ambil sebotol ayur, jampi ayatul kursi. Boleh? Boleh tak? Bila sampai wala yauduhu khifzuhuma wa huwal aliyul azim, tiup pada ayur tu.
Antara itu doa lah mati. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit dia ni. Ya. Boleh tak Allah menyembuhkan? Yakinlah dengan Allah. Ya. InsyaAllah akan sembuh penyakitnya. Semua orang boleh jadi tok bawang. Membaca ayat Quran, ayatul kursi. Wala ya'uduhu khifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bagi Allah tidak ada masalah. Mudah saja bagi Allah untuk mentadbir langit dan bumi. Mentadbir langit, mentadbir bumi. Nak mentadbir bumi, sudah boleh tak Allah sembuhkan penyakit? Itu salah satu pentadbiran. Ya. Semua boleh jadi tok bawang. Tak payah jumpa ustaz. Ini beria benar. Anak nak pasal jumpa ustaz. Mana orang jumpa ustaz. Dia sendiri boleh buat. Itu dia. Ya. Orang sakit tu kalau kita boleh buat, orang itu tambah macam ni, pakai korban, pakai jawabah ni. Pergi orang sakit tu bawa ambil ayu pada dia tu, jampikan dia di kelas tu. Betul tiup saja. Oh dia bila megang tu. Oh begitu meluknya. Konok penuh tau. Try lah boleh try ni. Seolah-olah kita tu macam apa? Macam tok bawang benar-benar. Tambah saya ni, ada tak muka tok bawang? Ada tak? Ada tau. Kadang-kadang tu, dululah masa baru-baru isteri saya bersalin tu. Bawa isteri saya ke hospital. Nak bersalin. Ya amat ramai orang bagi botol air. Tak jampikan air selusuh. Tahu ke air selusuh? Biar mudah bersalin. Punyalah bingung. Kalau saya pandai, tak adalah bawa isteri saya ke hospital. Sendiri buat ajalah. Tapi saya jampi kalau juga. Dia nak saya jampi kalau juga. Kadang-kadang bagi dia RM5. Dorongin ajalah. Kita orang Melayu ni mahu begitu. Tapi kalau percayakan Allah, boleh tak kita baca Allah yang menyembuhkannya? Apa susah? Baik, sudah. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang fardu asar itu, maka jangan engkau masyghul, jangan nyebuk, melainkan dengan seumpama yang dahulu itu. 4 perkara tadi ya. Yang pertama, cari majlis ilmu. Yang kedua, tolong sesiapa yang memerlukan pertolongan. Yang ketiga, baca Quran atau wirid atau zikir atau apa-apalah. Yang keempat, baru dia pergi kepada usaha dia sendiri untuk membantu dia dalam kehidupan. Kalau nak mancing pun mancing lah petang tu. Kalau nak berkebun supaya membantu dia dalam kehidupannya. Itu 4 perkara. Seperti yang kau kerjakan kemudian daripada zuhur dahulu, seperti menuntut ilmu yang memberi manfaat kepada agama, lagi atau menolong kebajikan kepada segala manusia, atau berbuat ibadah yang sunat-sunat seperti membaca Quran, dan segala aurat tu wirid. Kalau satu namanya wirid, kalau banyak aurat. Atau berusaha kepada sesuatu yang membawa kehidupan di dalam dunia, yang menolong kepada akhirat. Kita dapat dalam dunia ni boleh membantu kita untuk bersedia untuk hidup di akhirat nanti. Dan sayogianya jangan engkau sia-siakan segala waktumu itu. Bagi dia habis dulu. Udah. Ya. Waktu duha. Pukul apa waktu duha ni? 10. Tak apalah ya. Jadi itu 4 perkara ya. Jangan kamu sia-siakan waktu kamu. Apa sia-sia? Contoh mensia-siakan waktu yang ada pada kita apa? Yang pertama, nengok kotak bingung. Tahu ke apa kotak bingung? Terbeli. Ada kok depan kotak bingung. Berkejam-kejam. Berkejam-kejam tu. Nengok madu 3, Nengok pendekar bujang lapuk,
Nengok musang berjanggut. Ka. Ya. Lagi? Nengok Arsenal lawan dengan Manchester United. Itu bagi orang lelaki lah. Nengok apa lagi? Nengok WrestleMania. Tahu WrestleMania? Kita tahu pokok tak tahu je mana. Ya. Nengok The Big Show, nengok The Rock, nengok Undertaker. Itu semua mensia-siakan waktu yang ada pada kamu, ya. Ada pun kalau dia nengok komputer, dia belajar dari situ, nengok maklumat-maklumat komputer, itu bukan sia-sia. Tapi syarat benda yang dinengok tu benda-benda yang memberi manfaat. Tak apa, tengoklah, tak apa, ya. Kau tak bingung tu pun, kalau bab-bab yang keagamaan, tengoklah, tak apa. Nengok apa? Nengok tanyalah ustaz, tanyalah ustazah. Boleh tak? Boleh. Tak salah, ya. Tengok rancangannya. Jangan sia-siakan. Mana kedai? Jangan engkau sia-siakan segala waktumu itu. Kerana orang yang mensia-siakan waktu itu apa? Orang yang kata Allah apa? Orang yang rugi. Wal asri innal insana lafi khus. Apa katanya? Demi masa sesungguhnya manusia itu sentiasa berada di dalam kerugian. Ada 4 golongan saja yang tak rugi. Siapa dia? Illal ladzina amanu. Itu yang pertama, yang beriman. Lagi? Yang kedua, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal dengan amalan yang soleh. Wa tawasau bil haq, yang berpesan-pesan dengan kebenaran. Yang dia berpesan tu mesti yang benar, mesti yang sah, mesti yang sesuai dengan syariat. Ngajar orang, biar ngajar ilmu yang sah, yang betul. Jangan ngajar ilmu yang membawa kepada dosa. Wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Ya, kita nak menjadi pendakwah ni nak sabar. Kerana macam-macam kerenah yang kita akan jumpa. Macam-macam perkara yang kita akan lalui. Kadang-kadang tokak rosak lah. Kadang-kadang tayar pancat lah. Ya, saya pernah nak ngajar satu tempat tu, maghrib tu. Ya, terlanggarkan lubang. Tayar baru beli tu, 4 tayar baru beli. Terlanggarkan lubang. Tiba-tiba dengar bunyi apa je dah pecah tayar ni, pancat. Kata kalau tunggu kopi tu, pakai tak ngajar lah. Bawa juga di tengah-tengah lepik tayar tu. Bawa terus sampai ke surau. Sampai ke surau. Tengok habis hancur lah tayar tu. Tak boleh pakai lagi dah. Dah lepas ngajar, murid-murid saya dalam surau tu, pergilah nolong. Buka tayar spare. Ya. Nak buka tayar pula, tak ada pula semana tu. Kena pula balik dia ngambilkan semana mentokar. Lepas tu dia buka lah. Esoknya kena ganti tayar tu. 400 ringgit tayar saya tu, tahu. Dapat malam tu 40 padan muka. Dapat 40 keluar 400. Itu kena sabar lah. Ini bukan cerita ni, cerita penyesalan ni dah nak ngaburkan situasi tu. Jadi kenapa? Kena sabar. Ya. Apalah sangat 400. Dengan ganjaran-ganjaran yang Allah nantikan bagi kita yang menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Ya. Biarlah 400, 4,000 pun tak apa. Asalkan kita dapat menyampaikan ilmu yang memberi manfaat. Itu dia. Dari segi dunia macam rugi lah tu. Tapi sebenarnya rugi ke tak? Tidak. Jadi begitulah. Patutnya saya ni apa buat? Apa buat saya ni? Umur dah 74, pencen ada, anak-anak dah besar-besar belakang. Patutnya buat apa? Kejap ni. Duduk rumah aja. Apa buat? Meroloh aja lah. Yang beria benar datang pagi-pagi kemari ni kan buat apa? Ya? Mudah-mudahan akan dapat sahamnya dia di akhirat besok. Itu dia. Dan jangan kau sia-siakan segala waktumu itu, dan hendaklah kau tentukan bagi tiap-tiap waktumu itu akan bahagian daripada auratmu. Kalau ada tok guru kamu kalau baca ini dari sekian ke sekian ke sekian berapa kali buat ikut. Ya, yang orang-orang ahli-ahli tarekat yang mengambil zikir-zikir daripada guru-guru yang tertentu,
Ya, buatlah. Zikir itu syaratnya yang sah di sisi Islam. Ya, buatlah, jangan tinggalkan. Ya. Bahagian dalam auratmu yang tertentu sekira-kira tiada lalu tiap-tiap aurat yang tertentu pada suatu waktu itu kepada yang lain. Jangan lepas. Kalau lepas ada tarikat-tarikat yang kalau kamu miss kena ulang balik. Kena ganti balik, kena qada balik. Jadi jangan lepas. Kalau lepas dia accumulate, tambah makin lama makin tambah, tak lalu nak habiskan. Sekira-kira tiada lalu tiap-tiap aurat yang tertentu pada satu waktu itu kepada yang lainnya, supaya nyata bagimu berkat segala waktumu itu. Supaya waktu itu semua berkat saja. Tiap-tiap waktu dapat pahala, tiap-tiap saat ada pahala, tiap-tiap detik ada pahala, tiap-tiap turun naik nafas kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ikut betul-betul dia punya saranan, setiap detik, setiap waktu, setiap turun naik nafas ada je aktiviti yang kita buat. Tak ada yang sia-sia, tak ada langsung dalam kita ini. Siapa nyusulnya ni? Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sesuailah kita ni dijadikan Allah untuk beribadah kepada dia, untuk menjadi hamba dia. Supaya berkat waktumu itu, waktu kita itu biar berkat. Paling komannya apa? Paling komannya mengeluh. Mengeluh ada ke orang berdosa mengeluh? Ada berdosa ke mengeluh? Tak ada. Jadi itu paling koman lah. Daripada nengok kotak bingung tu dengan mengeluh, mana lebih baik? Mengeluh lagi baik. Kerana mengeluh tak ada berdosa. Nengok kotak bingung tu, apa? Walaupun berita tengok tu, lepas berita tu ada iklan. Ada dah iklan shampoo. Orang lelaki nengok iklan shampoo tu, apa hukum? Nengok rambut tu. Apa hukum dia? Mana tahu dia ustaz ni? Mana tahunya? Dia nengok dia juga. Itu yang payah jadi ustaz ni tau. Dia kena buat apa yang disarankannya, dan dia kena tinggalkan apa yang dia menyarankan orang lain supaya meninggalkannya. Ingat dia senang kan jadi ustaz ni. Ya Allah. Kadang-kadang lepas ngajar tu dijamu dia mah. Boleh ke makan tentu halal aja. Bila dia jamu dia mah tu boleh makan. Boleh betul kan? Boleh ke ambil nasi tu lampung ke sambal dengan mulut? Boleh. Kalau dia dah jadi ustaz, jaga akhlak tu ya. Satu ketika tau, ini cerita aja lah, pengalaman. Pergi ke satu rumah orang besar, Ipoh ni. Pergi tahlil. Jadi siapa tekongnya? Ustaz lah tekongnya. Udah lepas tahlil dah apa tu, dijamu je lah. Berkopah-kopah lauk je tau. Atas ustaz tu duduk dekat tuan rumah tu. Tuan rumah tu duduk nengok ustaz tu makan. Mana apa ustaz tu makan? Dia di ujung sana 40 orang tau. Yang di ujung sana aku ngang kekam betul nengoknya ngang. Ustaz tu makan mana? Jadi apa? Makan ustaz kan? Makan ni. Nak kena jaga status tu, nak kena jaga martabat tu. Ini nak jadi ustaz lah kena tau. Kena jaga dia tu. Kena jaga akhlak tu. Boleh ke jogging pakai seluar pendek esok? Udah hafal Quran esok boleh ke jogging pakai seluar pendek? Kena jaga segala-galanya. Makan nak jaga, tata tertib nak makan kena jaga, pakaian nak jaga, akhlak nak jaga, percakapan nak jaga, semua nak jaga belaka. Kenapa? Kalau dia buat dosa kecil, kalau ustaz tu buat dosa kecil, bagi dia adalah dosa besar. Tu kena jaga baik-baik. Kenapa ke situ pula ada tu? Mana tahu ustaz tu tadi je. Mana ke dia? Dah hilang. Jangan tinggal tiada lalu tiap-tiap aurat yang tertentu pada satu waktu itu kepada yang lain, supaya nyata bagimu berkat segala waktumu itu. Seperti yang hamba sebutkan segala aurat itu dalam risalah yang bernama Urwatul Wusqa.
Namanya Urwatul Wusqa. Fi silsilatil waliyil atqa. Sayyidi Syekh Muhammad As-Saman, bersalahan jika tiada engkau tentukan akal yang demikian itu. Kita tak ada tarekat ni, bolehlah bila-bila masa aja. Ya, sebut je apa nak sebut pun. Teringin nak sebut subhanallah, sebut subhanallah. Teringin nak sebut alhamdulillah, baca alhamdulillah. Itu kita ni tak ada apa-apa. Tak ada tarekat-tarekat, tak ada disiplin-disiplin zikir yang kita menuntut daripada mana-mana Tuan Guru. Jadi sebutlah apa ndak. Kerana zikir ni tuan-tuan ada dua jenis. Yang pertama zikir al-hasanat, artinya zikir yang baik saja. Dapat pahala. Yang ini tak ada kaedah. Tak ada kaifiat. Sukatilah apa nak zikir-zikir, macam mana cara nak zikir-zikir lah. Tengah naik motor boleh zikir, tengah buat motokar boleh zikir. Itu nama zikir apa? Hasanat. Ada lagi satu zikir tu nama zikir ad-darajat. Ad-darajah. Untuk dapat pangkat. Pangkat tu apa? Kopral, sarjan itu kan? Pangkat apa? Di sisi Allah Ta'ala. Di akhirat besok dapat pangkat ashabul yamin, al-abrar, al-muqarrabin, al-muttaqin, as-siddiqin. Ndak kata tak? Dah diam belakang. Ndak kata tak? Ndak. Atas? Ya. Kalau ada lah diturunkan kepada tuan-tuan guru yang apa? Yang bertauliah, yang ada yang betul-betul lah. Bukan sebarang tuan guru, bukan guru YouTube tau. Mana-mana tuan-tuan guru yang ahli-ahli tarekat diturunkan kita jenis-jenis zikir. Itu namanya disiplin-disiplin zikir. Maka kita buat itu untuk dapat apa? Dapat darjat di sisi Allah Taala. Itu nama, itu ada kaifiat yang tertentu. Nanti di ujung kitab ni ada kaifiat zikir ni. Di ujung kitab ni bab zikir. Itu kaifiat zikir akan kita belajar insya-Allah. Itu nak zikir untuk apa? Untuk darajah, untuk dapat pangkat. Jadi ada dua jenis zikir. Satu namanya hasanat. Zikir nak dapat pahala aja. Itu tak apa, mana-mana cara pun tak apa. Lagi satu tu zikir apa? Ad-darajah. Dapat darjat. Ya, orang-orang tarekat ni semuanya betul tau. Tak ada tarekat yang salah. Yang salah bukan tarekat tu. Apa yang salah? Orangnya. Tarekat tak ada tarekat yang salah. Naqsyabandiyah tak ada salah. Ya. Lagi apa? Asy-Syadzaliyah tak salah. Al-Qadiriyah, bukan Qadariyah ya, Qadariyah i'tiqad, ini Qadiriyah, tarekat yang diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Betul belaka tu. Dan sebagainya. Muhammadiyah, betul belaka tu. Ahmadiyah, betul belaka tu. Tapi yang salah orangnya, pengamal tarekat yang salah. Jadi jangan bila dengar tarekat tu ngetor ini ajaran sesat ni, jangan. Kerana tarekat dalam dunia ni banyak yang betulnya. Ada 60 lebih tarekat yang betul-betul di sisi Islam. Yang salah tu pembawanya. Itu dia. Seperti yang ini. Ini pengarangnya Syekh Muhammad As-Saman namanya. Muhammad As-Saman. Kitab kita ni. Tarekat apa? Muhammadiyah nama tarekat dia ni. Bersalahan jika tiada engkau tentukan akan yang demikian itu. Terkadang berbuat dan terkadang tiada berbuat. Kita ni kopi itulah yang kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Kadang buat, kadang tidak. Kadang hadir, kadang tak ada. Macam ngaji ni lah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Macam Cik Semua je. Tahu Cik Semua? Apa Cik Semua? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Saya tahu siapa yang ada, siapa yang tak ada. Saya duduk depan ni, nampak siapa yang hari ada, siapa yang kejap ada, kejap tak ada, nampak saya. Saya ni dah kutang ngajar tau. Susah nak merang dah kutang ngajar. Maka yang demikian itu tiada nyata berkatnya, tak ada nyata berkatnya. Berkat waktumu tak nyata. Tapi dapat pahala tapi berkat tu, tanda berkat tu apa? Dapat diamalkan dalam hidupnya. Itu tanda berkat. Kita hendak berkat. Dari berkat baru datang rahmat. Dari rahmat baru layak masuk syurga. Nak berkat dulu. Mata biar berkat. Kalau mata itu berkat, apa? Kita gunakan mata itu di jalan yang diredai oleh Allah. Dapat pahala. Bila dapat pahala, bila berkat, Allah turunkan rahmat kepada mata. Bila Allah bagi rahmat kepada mata, mata itu hanya
Melihat benda-benda yang diredai oleh Allah Ta'ala. Di akhirat besok, ya, nak masuk esok, dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah juga yang lain-lain tu, ya. Telinga, kalau berkat, kita dengar benda-benda yang halal saja, yang sah saja. Ya. Allah jauhkan, Allah peliharakan daripada mendengar benda-benda yang berdosa, daripada mendengar benda-benda yang lara dan sebagainya. Beruntunglah tu kalau siapa dapat memelihara telinga tu daripada mendengar benda-benda yang lara, untung tu rugi. Untunglah tu. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu yang mereka itu khusyuk dalam sembahyang mereka. Dan beruntung juga mereka-mereka yang dapat menghindarkan diri mereka daripada terlibat dalam benda-benda yang lara, yang mu'ridun, ya, benda-benda yang tidak memberi manfaat. Ya, itu dia. Orang yang beruntung tu tak ada lara, pendengaran tak ada lara, penglihatan tak ada lara, percakapan tak ada lara. Lagi tangan tak ada megang benda-benda yang lara, kaki tak ada pergi ke tempat-tempat yang lara, makan tak ada benda-benda yang lara, dan sebagainya. Begitu juga kemaluan dia jaga. Tidak mengerjakan benda-benda yang lara. Beruntunglah dia. Kalau dah beruntung, apa nak bagi dia Tuhan? Ulaika humul warisunal ladzina yarisunal firdaus, kata Allah. Ya, mereka itulah orang-orang yang diwariskan bagi mereka. Apa yang diwariskan oleh Allah? Syurga firdaus. Nak ke tanda. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu dia tuan-tuan dan puan. Jadi jangan rugi, ya. Dan sayugianya bahawa jangan engkau suka pada tiap-tiap waktumu itu. Jangan seronok benar. Melainkan dengan bertambah ilmumu. Ilmu biar makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah. Jadi berjinak-jinaklah dengan kota raja ni. Bertambah ada ilmu kalau berjinak dengan kota raja. Bertambah. Hari ini Ustaz Ibrahim, esok Ustaz apa? Ustaz Zulkarnain. Nanti lusa Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Itu hujung minggu macam-macam ada ustaz yang tera-tera yang hebat-hebat. Bertambah ilmu tu. Kadang-kadang Syekh Nuruddin Al-Banjari, kadang-kadang Abu Hasan Al-Hafiz. Lagi kadang-kadang apa lagi? Said Nur Hisham dan sebagainya. Ada sekali-sekali nanti akan datang pula apa? Ustaz Zul Ramli. Ustaz apa lagi? Dan apalah tengok, ya. Yang rajin manggil nama ni Kota Raja. Lagi satu Taman Seri Raya. Tahu mana Taman Seri Raya? Nur Ramadan tu. Itu yang selalu memanggil orang-orang yang hebat-hebat, tahu? Ya. Taman Seri Raya tu itulah doktor ini, doktor ini. Kota Raja Al-Mu'ab itu juga. Punya hebat. Entah macam mana terselit pula seorang cikgu situ. Jadilah dia nempik-nempik situ. Jadilah. Kalau dia apa? Koyak boleh ditampar. Itu dia. Jadi jangan apa? Biar tiap masa bertambah ilmu dan amal. Ilmu aja bertambah tak guna. Kena bertambah amal. Kerana ilmu tanpa amal macam pokok tak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tanpa amal seperti pokok tanpa buah. Pokok ada 1000 pokok royal, satu pun tak berbuah. Guna ke tak? Apa guna pokok tu royal? 1000 pokok tapi tak berbuah, satu pun tak berbuah. Buat apa? Buat apa? Tak ada apa gunanya, buat kayu api je gunanya. Orang dulu ada juga gunanya, buat kayu penyala. Tahu kedai apa kayu penyala? Ya Allah, ya kedai tahu ni kayu penyala, tahu? Kinari mana ada orang bersalah ke dah? Kinari orang pakai apa? Pakai ubat aja. Pakai ubat nyamuk. Jadi ada ilmu mesti diamalkan. Orang ada ilmu tak amal macam orang ada alat tapi tak nak pakai. Dia ada alat tapi tak nak guna. Dia ada mentokar tapi ni jalan kaki dari sini ke Ipoh. Apa macam?
Ha? Mana ustaz? Nak kipuh, ada ngapa jalan kaki? Saja kena. Cerodik ke bingung. Dokar mana? Ada rumah kata. Rosak ke? Tak kata. Tak ada duit beli minyak pun kata. Dia pun keluarkan duitnya. Mau berkesur-kesur duitnya. Beribu-ribu. Ha, ini tak ada duit kata. Hati ngapa jalan kaki saja. Cerodik ke bingung. Ha, itu orang ada ilmu tanda amal. Ya. Dia pun begitu juga. Di rumah ada mesin basuh. Apa buatnya? Nak masuk kain apa buatnya? Nyentai tu kerak nyentai baju tu. Ha, lepas tu sabun pula. Ro sabun tu ya. Ha, lepas tu empuk ke lantai. Empuk ke lantai. Lepas tu nak ambil lah, apa buat? Cari tiang. Padahal di mesin basuh tu ada tak semuanya? Ada semua. Ngapa tak pakai apa mesin basuh ni? Apa? Saja. Todik ke bingung? Ha, itu orang ada ilmu tanpa amal. Jadi ada ilmu mesti diamalkan. Ha, bila kita ngajar orang ni, itu yang susah tu. Kita kena buat dulu, kena amalkan dulu. Ha, baru kita sampaikan kepada orang. Ya? Ha, saya menyeru tuan-tuan dan puan-puan semayang duha. Saya mesti semayang juga. Kalau tidak, siap. Ha, ditanya Tuhan, apa nak jawab? Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu pandai bercakap tapi tak pandai berbuat? Ha, jadi ada ilmu kena amal. Kalau tidak, tak ada memberi faedah pada dia. Amal pula mesti dengan ilmu. Ha, ya? Orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya itu ditolak. Tak boleh. Orang semayang tanpa ilmu semayang, sah ke tak sah semayangnya? Tak sah. Ya? Ha, kadang-kadang takbiratul ihram pun tak batal semayangnya. Pasal tak ada ilmu. Ha, orang ngajar bab semayang dia tak nak dengar. Ustaz tu tak ada lain nak ngajar. Mayang. Orang dah jenuh mayang ni ngajar mayang juga. Padahal dia pun tak betul semayang ni. Ha, Allahu Akbar. Betul ke? Betul ke tuan-tuan dan puan-puan? Ha, kadang-kadang betul tu Allahu Akbar. Betul ke? Allahu Akbar. Betul ke? Jadi kena teliti. Ini insya-Allah akan kita jumpa nanti. Ha, supaya kita betul dalam semayang kita. Supaya bertepatan dengan ilmu yang sebenarnya. Ha, ya. Okey. Ha, jadi jangan kamu suka dengan tiap-tiap waktumu, melainkan boleh suka kalau bertambah ilmumu. Ha, ya. Kalau bertambah ilmumu dan amalmu, dan jangan suka engkau pada tiap-tiap waktu. Ha, ya. Dengan apa? Dengan bertambah duniamu. Duit makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Pangkat makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Tapi baca Quran pun tak reti. Apa faedahnya? Ha, kadang-kadang kita bangga kalau anak kita jadi doktor, anak kita jadi peguam, anak kita jadi engineer, bangga. Anak teman tu engineer, tahu. Bangga benar. Tapi baca Quran pun tak reti berapa duit reganya. Ha, 5 duit pun tak laku. Ha? Walaupun dia doktor, walaupun dia pandai ubat orang. Ha? Padahal doktor tu hebat benar kan? Kalau anak kita jadi doktor, hebat benar ke doktor tu? Ha, tuan-tuan dan puan-puan, hebat benar kan? Ha, apa hebatnya? Ha, doktor tu kadang-kadang dia ubat orang je, diri dia tak terubatnya. Lagipun doktor tu dia ada specialization. Kalau gigi, doktor gigi aja. Dia tak boleh ubat orang sakit perut. Ha, betul tak? Ha, kalau dia doktor apa? Mata, dia buat mata aja. Dia tahu mata aja. Ha. Kalau orang sakit gigi boleh jumpa dia. Apa kata? I cannot help you. You go to the dentist. Kata. Ha, dia specialize. Satu-satu aja. Mana lebih terror, doktor ke Tok Pawang? Ha, Tok Pawang apa dia boleh buat? Semua dia boleh buat. Bininya lari pun boleh buat. Ha, boleh dijampinya. Wahai Timah, aku tahu usul asal kamu. Kamu asal daripada tanah yang hina. Kamu lupakan pakaian kamu, baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan makan minum kamu, baru kamu lupakan daku. Ha, kamu lupakan ibu bapa kamu, baru kamu lupakan daku. Berkat doa la ilaha illallah. Esoknya nonong-nonong datangnya. Ha, Abang Rahim gitu. Ha. Itu Tok Pawang. Doktor boleh? Ha, tak boleh. Ha, jadi tak ada apa nak megah hanya jadi doktor.
Tapi kalau jadi doktor boleh tafsir Quran, jadi doktor boleh baca, boleh jadi imam, jadi doktor boleh boleh faham hukum-hukum syarak. Itulah yang kita nak dalam dunia ni. Doktor yang juga boleh jadi imam untuk sembahyang, doktor yang juga boleh menyembelih lembu dan sebagainya. Dan itulah dia yang kita kehendaki. Biar dia ada dunia dan akhirat. Jangan dunia semata-mata, akhirat langsung abad. Baik. Akhirat saja pun tak guna juga. Dia nak ada dua-dua, akhirat, dunia dan akhirat. Dan bertambah amalmu, dan jangan suka engkau pada tiap-tiap waktumu itu dengan bertambah duniamu dan kekayaanmu serta kurang ilmumu. Nak sembahyang dah tak tahu. Nak berzakat dah tak tahu. Nak pergi haji dah tak tahu. Duit banyak, pergilah haji. Sampai ke Mekah dah tak tahu yang mana yang membatalkan haji, yang mana yang membatalkan ihram dan sebagainya. Dah tak tahu. Apa gunanya? Dan amalmu lagi letih lagi tak guna. Ilmu banyak tapi tak amalkan. Dan amalmu, maka apa faedah hidupmu di dalam pada bertambah hartamu? Itu harta tu bukan harta tu Pada bertambah hartamu, padahal umurmu tiap-tiap ketika itu kurang. Umur kita makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Apa gunanya kereta banyak? Kereta banyak umur dah 80, apa gunanya? Tuan-tuan dan puan-puan. Duit banyak umur dah 80. Pergi kedai mamak bagi kopi satu, jangan taruh gula. Apa gunanya? Ngapa jangan taruh gula? Kencing manis. Haji mau makan apa? Mau makan roti canai ke? Baru masak juga. Tak boleh, saya tak boleh roti canai. Oh, minyak banyak, kolesterol banyak. Oh, kata. Saya ada sakit apa? Sakit jantung. Sedap haji, baru masak juga. Ini ada gulai ada, kari kambing ada, lembu ada, rusa ada. Apa jalan? Saya mana boleh makan kambing? Apa sah? Ada darah tinggi. Tak boleh ke? Tak boleh. Oh, kata. Habis mau makan apa ni? Tak apalah ini. Ada. Ketam ada, sotong ada, udang ada. Apa jawab? Apa jawab? Saya tak boleh makan ketam, tak boleh makan sotong. Apa sama? Pasal gaut. Habis haji mau makan apa? Kasihlah itu roti menggali, saya colik sama kopi pahit, dia cukuplah. Duit beribu-ribu dalam poket. Apa kegunaannya? Ada guna kan? Tak ada apa gunanya. Itu yang kata Allah, wa mal hayatud dunya, sambung, illa mata'ul ghurur, dan tidak kehidupan di dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Ada mata benda tapi tak boleh nak digunakan. Duit ada, tapi tak boleh nak digunakan. Gula ada tapi tak boleh nak makan. Garam ada tapi tak boleh nak makan. Kerana berbagai-bagai halangan. Itu dunia. Dia menipu daya. Sebab itu siapa ngejar dunia tanpa memikirkan pertimbangan akhirat, maka dia pasti akan terpedaya. Itu sebab Imam Ghazali mengariskan 4 golongan manusia yang terpedaya. Yang pertama, ulama. Ada tak ulama yang terpedaya? Ada. Nanti kita akan huraikan insya-Allah. Ada satu tajuk tu namanya ghurur. Yang kedua, ahli ibadah. Itu pun terpedaya juga. Rajin beribadah tapi tak terima Tuhan. Yang ketiga, ahli tasawuf, yang terpedaya dengan ilmu tasawufnya. Yang keempat, orang-orang hartawan yang dermawan. Hartawan yang dermawan. Dia rasa dah menjadi ahli syurga saja, padahal dia dalam kemurkaan Allah Ta'ala. Ini jangan kita tertipu dengan kehidupan di dunia ini. Maka apa faedah hidupmu? Apa faedah hidupmu? Itu bukan hidupam tu Baca hayahi dalwadu famin fam, hidupam, bukan. Apa? Hidupmu, mim tu mu Apa faedah hidupmu di dalam bertambah hartamu? Itu kan hartam tu. Hartamu. Padahal umurmu tiap-tiap ketika itu kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin sehari makin kurang, makin sehari makin kurang, makin minggu makin kurang, makin minggu makin kurang, makin tahun makin kurang. Dulu 2015, sekarang 2016, udah berapa? Udah setahun kurang. Maknanya jarak kita ke kubur
setahun lebih dekat. Tu ada menengok saya tu. Dia lah dulu kena dia tua. Jadi umur kita dah makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Apa gunanya? Kerana kekayaan dunia itu tatkala engkau mati, itu mati itu bukan mati ya. Tatkala engkau mati, apa dah? Tidak apa? Mana kita dah hilang. Tiada engkau bawa ke dalam kubur. Ada yang bawa gelang dalam kubur. Ada yang bawa rantai panjang dalam kubur. Ada yang bawa cincin 24.4 juta dalam kubur. Ada yang bawa duit 22.6 bilion masuk dalam kubur. Di mana? Tinggal belaka. Yang dapat cincin tu siapa? Yang dapat cincin 24.4 juta tu siapa? Kalau udah tuanya tu masuk kubur, siapa dapat? Orang lain lah, bini dia yang baru esok. Dapat dia cincin 24.4 juta. Begitulah dia. Dalam kubur tak ada bawa apa-apa. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ada ke pernah dengar ayat ni? Yauma la, pada hari yang tak ada memberi manfaat. Malun wala banun, tidak ada memberi manfaat harta-harta dan juga tidak ada memberi manfaat anak-anak. Anak tidak memberi manfaat kecuali dapat anak yang soleh. Anak yang soleh dia akan mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Tapi kalau anak tak erti sembahyang, bila nak mendoakan ibu bapanya? Anak naik motor apa ni? Wow. Tengok ni. Wow. Ngapa kat atas tengok tu? Ngapa kat atas tengok tu? Udah tinggal satu roda je. Anak-anak kopi tu ada kemanfaat. Walaupun dia DO, walaupun dia jurutera, walaupun dia engineer. Jurutera tu engineer lah. Walaupun dia peguam, walaupun dia accountant, walaupun dia menteri. Tapi ada faedah tak? Tak ada. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Dan juga anak-anak. Illa, apa itu illa? Melainkan man atallaha biqalbin salim. Dia datang kepada Allah membawa iman yang sejahtera. Baru ada faedah. Baru ada guna, ya. Kalau dia mati dengan bawa iman, mati dalam keadaan beriman, akhir kalamnya apa? La ilaha illallah. Itu dijanji oleh Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dijamin masuk ke dalam syurga. Jadi sebab itu kita jangan bangga apabila harta kita bertambah banyak. Itu kadang-kadang harta tu banyak tapi disalahgunakan hartanya. Duit banyak, tambah orang tua apa kita ni, duit banyak ni, ya. Kalau salah guna macam? Kalau salah guna, kena kelab dah perginya Melangkarang. Itu sebab orang naik kelab tu perginya orang tua-tua ke orang muda-muda. Orang tua-tua belakang tahu, dah umur 60. Muda macam nasi ni belum lagi. Tadi sikit lagi tua tu. Umur 60, umur 65, umur 74 tahu, sampai ada umur 74. Itu yang ramai tu, dia naik kelab. Nari pula tu, deng menari. Tapi orang jantan lah yang tua-tua, yang betina yang muda-muda. Kalau yang betina yang muda tua-tua sampai siok. Yang tua-tua tu orang jantannya. Di rumah tengok bininya dah jebik. Itu yang pergi naik kelab tu. Udahlah jebik, sombong pula tu. Balik rumah nengkin aja kan. Di sana apa? Di sana tu macam bayar cucunya tapi melawan dia apa? Melawan dia apa? Abang. Itu yang dia tak tahan itu pergi situ tu. Tak daya malang kamu pergi. Iya ke tak? Inilah dia. Tidak ada apa manfaatnya. Tinggal aja tu. Yang memberi manfaat hanya iman yang padu, iman yang sah, iman yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala engkau mati, tiada engkau bawa ke dalam kubur dan tiada bersama-sama akan dikau di dalam akhirat melainkan ilmumu. Yang bersama dengan kita adalah ilmumu dan amalmu. Itu aja. Kita masuk dalam kubur 3 ngantor. 3 golongan ngantor kita ke kubur. Yang pertama harta kita. Ada yang tokar bawa dengan tokar kita masuk ke tanah wakaf. Itu harta.
Atau ada motor, bawa dalam motor kita. Ya. Yang kedua, keluarga kamu. Ini adalah hadis ni. Baca hadis 40 hadis akhlak mulia. Ada di situ. Maksudnya hadis yang kedua ke berapa ke situ. Saya ngajar itu di Bengkal Pego tu. Kitab tu. Ya. Yang kedua bersama dengan kita yang pergi ngantar kita kubur apa? Keluarga. Kadang-kadang isteri pun pergi sekali. Anak dara pun pergi sekali. Berkomon, bersesak-sesak dengan orang yang mantu. Lepas tu duduk pula terkangkang aja depan Tok Imam tu. Tok Imam nak baca talqin pun teruk. Ya, tengok ni Tok Imam tengah baca talqin ni. Ketahui olehmu bahawa mati itu benar. Bahawa alam kubur itu benar. Mudah dia begitu. Tengah berapa tu? Nengok anak dara duduk depan terkangkang aja. Lain kali jangan pergi ke kubur. Apa dia cekik? Apa dia cekik pergi ke kubur? Ketika orang sedang sibuk-sibuk menanam jenazah tu, kalau dia duduk di rumah mana lebih baik? Duduk di rumah ke pergi ngantar ke kubur? Duduk di rumah mendoakan, ya Allah, ampunkanlah dosa bapa aku ni, ampunkanlah dosa mak aku ni, ampunkanlah dosa siapa-siapalah. Itu lebih baik daripada pergi bersusah-susah dengan orang ramai di kubur. Kerana dia boleh menimbulkan fitnah. Lepas itu dah ditanam, pergilah ziarah kubur, tak kenapa. Ada seorang murid saya. Dia dah siap nak naik motor. Nak pergi ngantar maknya meninggal. Dia tanya saya, "Ustaz, boleh ke saya pergi kubur?" Kata saya, duduk rumah lagi baik. Bujur mau dia dengar pula. Turun dia balik. Mau pula dia dengar cakap saya. Kalau dia jenis nehen tu macam, rantak dah. Mujur dia. Jadi lain kali macam, pergi ke tak? Pergi ke kubur tak? Tak usah. Ya, pernah satu golongan perempuan nak ngantar jenazah ke kubur. Rasulullah tanya, baca dalam kitab namanya Muhimmah. Tanya Rasulullah, adakah kamu memandikan jenazah ini? Tidak, kata dia. Adakah kamu mengkafankannya? Tidak, kata. Adakah kamu menyembayangkannya? Tidak, kata. Adakah kamu memikul mayat ni ke kubur? Masa dulu berfikir tak? Adakah kamu memikul mayat ni ke kubur? Tidak, kata. Atel, kata Nabi. Andai Nabi cakap atel. Yang kamu pergi itu apa cekih? Contoh, apa kamu buat datang kubur? Pergi kamu di rumah. Doakan dia mereka itu dari rumah. Itu lebih afdal daripada kamu berkempit-kempit mengantar orang ke kubur. Baca kitab namanya Muhimmah. Ada pernah dengar kitab itu namanya Muhimmah dah? Ada. Baca tu. Sini ada ngaji tu? Ustaz Menawir ngajarnya. Itu nama Muhimmah. Udah lepas itu pergilah, tak ngapa. Jangan ekstrim benar pula. Ada pula orang katakan bila hari raya jangan pergi ke kubur. Itu pun satu hal juga. Itu ekstrim benar. Serupa dengan apa Hindu kata. Itu serupa dengan Hindu kata. Adakah serupa orang pergi ke kubur bersama dengan orang Hindu? Serupa kan? Adakah orang pergi ke kubur hari raya tu bawa nyor, apa tu ngempah nyor tu kepada batu dansan? Ada ke apa tu? Orang pergi ke kubur, duduk di situ, berdoa di situ, tahlil di situ. Mana pula serupa dengan agama Hindu? Itu pahaman Wahabi yang jenis itu. Yang pergi ke kubur tu bid'ah. Mana ada? Bukan ibadah, adat ada katanya. Ada dalam Facebook saya ada tulis nama itu. Ini bukan ibadah, ini adat katanya. Padahal kita bukan serupa dengan agama Hindu. Kita hari raya, di situlah harinya kita nak mengingati orang yang kita, siapa? Orang yang kita kasihi. Ibu bapa kita mendoakan untuk dia, kita kasihkan dia. Pergilah. Tak ada pula berdosa ya. Ini yang mengatakan haram. Tak ada, Rasulullah tak pernah buat. Haram sesaja. Ini satu hal lagi tu. Baik. Itu panjang cerita. Dah berlari ke sana pergi tu. Jadi tiga tadi. Lupa. Yang hantar kubur tu mula-mula hartanya, lepas tu keluarganya, lepas tu amalnya. Yang tinggal satu je. Apa yang tinggal? Amalnya. Keluarga balik. Harta balik. Harta balik orang lain nak ambilnya. Waris lah ambil harta tu. Keluarga balik. Bila dah balik apa dia buat tu? Ketawa kak. Kita dalam kubur seorang. Sempit dalam kubur tu. Dengan gelap tu. Ketawa apa keluarga balik ketawa, ngadap musang berjanggut, kak. Ngadap pendekar bujang lapuk, kak. Sudah hilang sedih yang tadi. Tadi teroyak macam tu. Angin hari dah, kak. Yang tinggal bersama kita dalam kubur apa?
amal kita, semayang kita, puasa kita, zikir kita. Itu baca Quran kita, selawat kita, itu yang bersama dengan kita dalam kubur. Jadi buat apa? Buat apa kita banyakkan harta tetapi kurang amal? Hingga meninggalkan akan dikau oleh anak isterimu. Kamu tinggalkan anak kamu, tinggalkan isteri kamu, dan segala harta kamu. Ada bawa Mercedes dalam kubur? Ada bawa Lamborghini dalam kubur? Ada bawa Pajero dalam kubur? Tak ada bawa. Habis harta tinggal. Dan segala taulanmu, kawan-kawan, habis tinggal belaka. Maka tinggal engkau seorang-seorang dalam kuburmu. Kita tinggal seorang, gelap pula tu. Ya, tak ada siapa nak bantu pula tu. Ada orang tolong jawabkan soalan muka dan nakir? Ada ke? Yang nak menjawabnya siapa? Amalan kita, akidah kita yang boleh menjawab. Lain tak boleh ya. Pada ketika itu tiada bersama-sama dengan dia. Dengan dikau, bukan dengan dia tu, dengan dikau. Dengan nun dal ya kaf waw, itu sekali tu. Tiada bersama-sama dengan dikau melainkan amalmu jua. Dan jika ada amalmu itu kebajikan, nescaya engkau dapat akan dia kesenangan. Kalau kebaikan, dapatlah kesenangan. Lagi nikmat dalam kubur. Dan jika ada amalmu itu kejahatan, nescaya engkau akan dapat akan kesusahan, lagi seksa. Itu seksa atau bukan seks ya? Jangan baca seks pula. Dapat akan seksa yang amat sakit seperti firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yani barang siapa mengerjakan amal kebajikan setimbang semut, dibandingkannya dengan setimbang semut. Sebenarnya zarah tu bukan setimbang semut. Zarah tu satu benda yang paling kecil sekali. Itu namanya zarah, lebih kecil dari atom lagi. Tak boleh dibelah dua lagi dah. Dia single. Dia satu saja. Tak boleh dibelah dua lagi dah. Itu namanya zarah. Tapi bahasa Melayu ni tak ada yang nak diumpamakan apa zarah tu. Maka diterjemahkan kepada setimbang semut. Kerana semut adalah binatang yang paling kecil. Barang siapa mengerjakan amal kebajikan setimbang semut yang kecil, nescaya melihat ia akan dia di dalam kuburnya dan di dalam akhirat, dan dengan kesenangannya dan nikmatnya. Dan barang siapa mengerjakan amal kejahatan setimbang semut, kecil benar jahatnya, nescaya melihat ia akan dia di dalam yang demikian itu, dengan kesusahannya, dengan siksanya yang amat sakit. Ngapai panjang mana tu? Udah lah tu. Ini dah habis asar dah habis. Kita pagi ni cerita aktiviti di waktu asar. Waktu asar dah habis. Kemudian akan datang kita akan baca, maka apabila kuning-kuning matahari. Itu kuning itu bukan kunang ya. Kuning-kuning matahari. Ketika dah masuk apa? Sudah nak masuk maghrib. Apa nak buat waktu maghrib? Itu akan datang kita baca insya-Allah. Setakat ini udah lah tu. Sudah 1 jam 8 minit 25 saat. Jadi sekian dulu pembacaan.